Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan ajaran sufi yang sesat. Ajaran sufi yang sesat. Kesesatan mereka itu mereka ciplak ataupun tiru daripada siapa? Kan? Dari Yahudi dan Kristian. Baik, kita perlu faham tajuk ni tuan-tuan, sebab bagi kita orang-orang Islam, kita tidak dengan mudah atau sembrono menyesatkan siapa-siapa di kalangan saudara-saudara kita. Kan? Orang-orang Islam, saudara-saudara kita yang sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul, kita tidak mudah ataupun secara sembrono menyesatkan mereka. Selama mana mereka beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, kita tidak menyesatkan mereka. Tetapi pada masa yang sama, kita juga perlu memberi penerangan tentang amalan dan kepercayaan di kalangan orang-orang Islam, termasuk golongan yang merasakan diri mereka adalah sufi, tapi sebenarnya mereka tersilap memilih jalan kerana mereka mencontohi perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Dan lebih malang, sebab apa yang mereka contohi itu banyaknya terdapat dalam ajaran agama lain, bukan yang datang daripada Allah dan Rasul. Maka kita mengatakan bahawa selagi mana dia sufi, tapi dia sufi sunni, kan? Dia sufi mengikut Quran dan hadis serta ajaran para ulama yang muktabar ataupun mazhab yang muktabar, kita tidak ada masalah. Dan kita menggalakkan sesiapa jua untuk melakukan apa yang baik untuk dirinya, termasuk membersihkan dirinya, penyakit-penyakit hati yang ada dalam dirinya. Itu bagus. Tapi kita perlu memberi penerangan tentang golongan yang tersilap memilih jalan yang kita namakan sebagai sufi yang sesat, dan kesesatan itu mereka ambil daripada ajaran-ajaran asing yang tidak ada dalam agama Islam. Baik, berkenaan dengan asal usul sufi ini, saya tak mau ceritakan tentang apa yang berlaku di Madinah, di Masjid Nabi, yang tu kita dah banyak kali memberi penerangan tentang itu. Cuma kita ambil beberapa part, bahagian yang tertentu. Antaranya bahagian yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Ibn Taymiyah dalam penerangan berkenaan dengan sufi yang sesat ini, dia menyatakan bahawa sufi ini dia bermula di Basrah, kan? Dia bermula di Basrah, yang mana mereka ini terlibat dan banyak dipengaruhi dengan satu kelompok yang berlebih-lebihan dalam masalah zuhud, dalam masalah ibadah kepada Allah, dalam masalah takut dan takwa kepada Allah.
Maka ini antara asal usul sufi yang sesat sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kalau tuan-tuan tengok apa yang diterangkan oleh Imam Ibn Taymiyah itu menunjukkan kepada kita bahawa asalnya bagus. Kan, zuhud bukan benda yang tidak bagus. Zuhud adalah sifat mahmudah. Kan, kita mengaji dalam tazkiyatun nufus, kan, kita nak bersihkan diri kita dan sebagainya. Antara sifat yang positif, yang baik, yang terpuji, yang patut kita hiasi diri kita adalah zuhud. Kan, tetapi apa yang berlaku di Basrah pada ketika itu, peringkat awal sufi yang sesat ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ialah kerana mereka silap dalam berzuhud, dalam aplikasi zuhud itu silap. Apa silap dia? Keterlaluan, berlebih-lebihan. Itu kesilapan yang dilakukan oleh golongan ini. Sama dengan elemen kedua yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah, iaitu dalam ibadat kepada Allah. Ibadat tu bagus, tapi bila kita melampau, berlebihan dalam ibadat, maka itu yang menyebabkan sesat. Yang ketiga, takwa kepada Allah. Takwa tu bagus, tapi takwa yang bagusnya adalah takwa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita takwa kepada Allah, terlalu takut kepada azab Allah, terlalu takut kepada neraka Allah, sampai kita tak peduli dunia, tak peduli urusan rumah tangga, tak peduli tentang anak isteri kita. Yang tu salah. Takwa memang wajib, tapi bila kita apply takwa dengan cara yang salah, maka itu sesat. Jadi kita kena balance, kan? Kita kena cari had yang betul apabila kita mengamalkan sesuatu ajaran dalam agama. Kemudian Imam Ibn Taymiyah, dia cerita satu lagi asal usul kesesatan dia. Dia mesti ada sebab. Kan? Dia mesti ada sebab. Macam mana golongan sufi yang sesat ni, dia boleh jadi sesat? Sebab apa? Apa yang mempengaruhi mereka? Baik, Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa golongan ini majoritinya berada di Basrah. Ini cerita asal usul dulu. Kan? Majoritinya berada di Basrah. Soalan dia, pasal apa Basrah? Itu soalan dia, pasal apa Basrah? Kita mengaji sirah, kan? Kita mengaji sirah. Kenapa Allah Ta'ala pilih Mekah? Dia ada faktor dia. Dia ada sebab. Padahal Allah boleh je lahirkan Islam di kutub utara, boleh tak? Boleh. Itu senang bagi Allah, mudah bagi Allah. Tidak ada benda yang boleh halang Allah. Allah Ta'ala nak lahirkan Islam ni di Melbourne, Australia, boleh? Apa masalah? Tapi Allah Ta'ala mendidik kita tentang penting kita mengambil kira tentang faktor. Kena ambil kira. Maka dengan sebab itu Islam lahir di Mekah. Kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, bermula di Mekah. Kenapa migrate ke Habsyah? Kenapa migrate ke Madinah, hijrah ke Madinah? Dia ada faktor dia. Maka kita sebagai orang Islam, kita kena belajar tentang benda ni. Faktor tu kita kena belajar. Maka begitulah yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawa Basrah ni dia ada sebab. Bukan kata kebetulan, dia ada sebab. Apa sebab dia? Sebabnya Basrah dia sangat dipengaruhi dengan budaya Parsi. Dengan budaya Parsi. Parsi apa dia? Syiah. Kan, Syiah. Ini antara perkara yang merosakkan aliran sufi itu sendiri. Parsi, Yunani, ini antara faktor-faktor dia. Kan? Bila kita cerita pasal Yunani apa semua, keluarlah cerita pasal ahli kalam, ilmu kalam semua, falsafah dan sebagainya. Dia panjang cerita yang tu. Tapi poin pentingnya ialah Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia tunjukkan kepada kita bahawa ada faktor. Kenapa Basrah tempat mula dia? Ada faktor dia. Maka dia mengatakan bahawa apabila kita teliti, kita akan dapati bahagian-bahagian yang sesat itu dia sangat sinonim dan dia ada banyak persamaan dengan apa yang ada di Parsi. Dia kata. Baik. Kemudian kita perlu tahu bahawa
Sufi ni dia ada banyak, kalau kita guna istilah mazhab lah, dia ada banyak aliran. Dia ada banyak aliran. Sebab tu kita tidak secara mudah dan tidak secara sembrono menyesatkan semua sufi. Tidak. Poin kita ialah kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat bahawa kalau nak terlibat dengan aliran kesufian, please make sure yang aliran kesufian yang anda pilih itu adalah aliran yang muktabar, kan, yang selari dengan Quran dan Sunnah. Jangan memilih aliran yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ataupun yang ekstrim, yang menggalakkan bid'ah dalam agama, ataupun yang sesat dari segi keyakinan dan sebagainya. Maka ini antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan apabila ada di kalangan kita yang ingin terlibat dengan mana-mana aliran kesufian. Baik, maka antara perkara yang kita dapati dalam aliran sufi yang sesat ini ialah persamaan mereka dengan agama yang tertentu. Soalan, apakah tak boleh Islam ni sama dengan agama lain? Apa jawapan dia, tuan-tuan? Jawapan dia bukan kata tak boleh. Ada perkara dalam Islam yang sama dengan Yahudi. Ada benda dalam Islam yang sama dengan Kristian. Kan, betul tak? Contoh apa dia? Percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, sama. Kita memuliakan Nabi Musa, sama. Dengan Kristian, kita memuliakan Jesus, sama. Kita kasih kepada Jesus, malah haram kita menghina Jesus. Bukan setakat haram hina Jesus, malah sesiapa yang menghina Jesus, dia boleh terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab Jesus adalah salah seorang Nabi dalam Islam. Maka tak boleh kita hina Jesus. Itu persamaan. Okay. Contoh yang kita kata ada persamaan, tapi yang berbeza pun banyak. Maka kita tidak boleh ambil yang berbeza itu tiba-tiba kita masukkan dalam agama kita. Ini yang dimaksudkan. Tak boleh. Baik. Apa dia contoh dia? Iaitu ajaran sufi yang tuan-tuan tengok pada hari ini, yang tuan-tuan boleh tengok di masjid. Ada yang melampau dalam masjid, dalam dewan solat, mereka bawa alat-alat muzik, kan, mereka bawa alat-alat muzik. Mereka berzikir, beribadat dengan diiringi oleh lagu-lagu, kan, oleh muzik. Tak kiralah nama dia gitar ke, suruling, gendang, rebana dan sebagainya. Dan para ulama bila membincangkan tentang perkara ini, antaranya ialah mereka membandingkan amalan ini dengan apa yang diamalkan oleh orang Yahudi. Kita tak mau dalam perkara yang Nabi larang kita tasyabbuh, tiba-tiba kita pergi tasyabbuh. Nabi larang kita jangan bagi sama, tiba-tiba kita bagi sama. Yang ni tak boleh. Baik. Contohnya dalam Old Testament. Kalau tuan-tuan ada Bible di rumah, kan, Bible tu dia ada dua bahagian. Satu Old Testament, satu New Testament. Tadi saya duduk berehat dekat tiang tu, ada sahabat telefon, adalah tanya beberapa pandangan tentang Islamic banking, tentang tawarruk dan sebagainya. Lepas tu masuklah dalam bab Bible. Dia cerita dia pun ada Bible. Dia pergi ke Sabah, ke Sarawak, dia dapat satu naskah, satu kopi Bible, dia bawa balik. Isteri dia tengok Bible, jangan bawa masuk dalam rumah, dia kata. Jangan bawa masuk dalam rumah. Dia punya takut tu, isteri dia. Baguslah tu, bukan kata tak bagus, tapi janganlah melampau sangat, kan. Dia tengok Bible tu seolah-olah kalau Bible ada dalam rumah, nanti ada bencana datang ke rumah. Dia bukan macam tu. Memanglah Bible tu di sisi orang Islam dia menyeleweng, kan. Di sisi kita orang Islam dia tidak selari dengan ajaran kita. Tapi apakah tak boleh kita belajar tentang Bible, kita bercerita tentang Bible? Bukan tak boleh, kan. Bergantung kepada apa yang kita nak cerita, kan. Bergantung kepada apa yang kita nak cerita. Jadi dalam Bible tadi, tuan-tuan, di rumah saya pun ada Bible, cuma tadi tak sempat nak pergi ambil untuk baca dekat tuan-tuan. Dalam Bible tu dia ada dua. Satu dia panggil Old Testament, kan, perjanjian lama.
Satu lagi dia panggil perjanjian baru, New Testament. Jadi saya ada kawan-kawan Mak Saleh ni, yang dia orang ni makan babi. Oh, babi sekarang mahal tau. Babi sekarang mahal. Apa? Dia makan babi. Saya tanya dekat dia, "You pergi gereja ke?" Dia kata, "Ya, saya pergi gereja." "You baca tak Bible?" Dia kata, "Ya, kami baca Bible." Saya katakan dalam Bible kata babi tu kotor. Oh, dia kata tu untuk orang dulu, dia kata. Ada tak dalam Bible? Dia kata ada dalam Bible. Ya, dia kata dalam Old Testament. Kita tak pakai dah Old Testament, dia kata. Kan? Jadi dia tahu yang dia duk baca Bible itu, sewaktu dia ke gereja dan sebagainya, dia tahu kandungan, konten yang ada dalam Bible itu, salah satunya ialah berkenaan dengan daging khinzir, daging babi. Tapi dia melanggar larangan itu. Dia langgar larangan itu. Baik, berbalik pada cerita kita ni tuan-tuan, dalam Bible tu ada perjanjian lama, Old Testament. Old Testament ni orang dululah yang dikatakan oleh kawan saya tadi, iaitu orang Yahudi. Kan, orang Yahudi. Kalau kita ni kita kata dahulunya Taurat, kan, Taurat. Maka dalam perjanjian lama itu dia ada sebut biarkan orang Zionis, golongan Zionis bergembira dengan kekuasaan mereka. Hendaklah mereka memuji Tuhan dengan bergoyang dan memukul rebana. Haleluya. Pujilah Tuhan dalam kesuciannya. Pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi. Pujilah Tuhan dengan memukul rebana dan bergoyang. Pujilah dia dengan gitar dan seruling. Pujilah dia dengan pelbagai warna dan sebagainya. Dia disebut. Ini adalah cara ibadat orang Yahudi. Jadi kita nak make sure benda yang kita buat ni tak sama dengan dia. Kita nak pastikan benda yang kita buat tidak sama dengan dia. Dan golongan ini, tuan-tuan sekalian, pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam, mereka ini dikenali sebagai Bani Israel. Quran bila sebut kaum Nabi Musa alaihissalam, dia ada dua. Ada ketikanya disebut sebagai Bani Israel, ada ketikanya disebut sebagai Yahudi. Dalam kuliah saya tak ingat beberapa bulan lepas, saya ada bagi penjelasan kenapa ada ketikanya Allah Ta'ala guna istilah Yahudi dan ada ketikanya digunakan istilah Bani Israel dalam Quran dan hadis. Tapi para mufassirun, dia kata bila diperhatikan dalam Quran, bila sebut Bani Israel, kebiasaannya menceritakan tentang ketaatan mereka. Bila menggunakan istilah Yahudi, kebiasaannya menceritakan tentang penderhakaan mereka, penentangan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Itu pandangan di kalangan sebahagian mufassirun berkenaan dengan apa beza antara dua istilah ini, antara istilah Yahudi dengan istilah Bani Israel. Sebab bagi kita, zaman kita hari ini, bila sebut Bani Israel dengan Yahudi, bagi kita sama. Kan? Dia merujuk kepada ni semua kaum Nabi Musa alaihissalam sebagai contoh. Tapi kita kata tak. Termasuklah anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam dan sebagainya. Tapi bila kita tengok, rupa-rupanya para mufassirun, bila dia study tengok, dia kata bahawa manhaj ataupun metodologi Quran, dia guna Bani Israel lebih kepada konotasi positif. Kalau Yahudi lebih kepada konotasi negatif. Itu di sisi sebahagian di kalangan mufassirun. Baik. Maka golongan ni dinamakan Yahudi sebab apa? Bani Israel, tapi lebih dikenali sebagai Yahudi, yang kita kata lebih kepada konotasi negatif. Kenapa? Kerana kebiasaan mereka bila mereka membaca Taurat, mereka menganggukkan kepala. Mereka menganggukkan kepala. Dan kita boleh tengok benda ni di tembok ratapan. Kan? Tembok ratapan. Siapa yang ada kesempatan pergi ke
Palestin, pergi ke Palestin. Tu pun tak semua bernasib baik kan. Ada kawan-kawan kita pergi-pergi tak dibenarkan masuk. Tuan-tuan kena tahu bahawa Palestin dikuasai oleh Israel, bukan dikuasai oleh Yahudi. Jadi ada orang nasib baik dapat masuk. Ada kawan saya, dia kata dia pergi rombongan dia, separuh dapat masuk, separuh tak boleh masuk. Sebab tu kalau tuan-tuan sanggup spend duit, tak kiralah berapa ribu untuk masuk dalam Palestin, dalam kepala kena ingat, tidak semestinya boleh masuk. Kalau kita pergi umrah memang masuk Mekah Madinah kan. Kalau pergi Palestin kena ingat yang tu. Dekat Jordan tu nak masuk ke Palestin, tidak semestinya tuan-tuan dibenarkan masuk. Dia boleh halang tuan-tuan masuk walaupun dia orang tak bagi alasan pun tak apa. Tuan-tuan tak boleh minta penjelasan. Tuan-tuan minta penjelasan, dia berhak untuk tak bagi penjelasan pun. Jadi bila tuan-tuan pergi ke sana, siapa-siapa yang dapat masuk, tembok ratapan ni kita orang Islam tak boleh masuk dalam kawasan tu. Boleh tengok pun dari luar, dari jauh. Hanya orang yang agama Yahudi sahaja yang boleh masuk, duduk dekat dengan tembok ratapan. Sebab tu orang cerita pasal Barack Obama lah apa semua kan, pemimpin-pemimpin dunia yang masuk, tuan-tuan boleh tengok. Barack Obama dia masukkan doa dia tu kan, kut celah dinding ratapan tu. Jadi hanya orang Yahudi sahaja yang boleh mendekati tembok ratapan. Jadi kenapa dipanggil sebagai Yahudi? Kerana kaitan ibadat mereka yang mengangguk-nganggukkan kepala di tembok ratapan di Masjid Al-Aqsa. Baik, apa kaitan dengan duk goyang kepala, angguk kepala ni? Dengan kesesatan golongan sufi yang kita kata sesat ni. Kenapa? Kalau tadi tuan-tuan kita sebut nama Imam Ibn Taymiyah, orang kata Imam Ibn Taymiyah kita nak pakai buat apa? Dia bukannya Asy'ariyah, dia bukan Asy'ari, dia tidak favor kepada Maturidiyah. Kenapa nak pakai pendapat Imam Ibn Taymiyah? Ibn Taymiyah ni biar puak Wahabi je pakai, tak apa. Hak tu Imam Ibn Taymiyah. Tak mau pakai Imam Ibn Taymiyah tak apa. Saya nak sebut satu lagi tokoh. Hak ni bukan tokoh yang sama dengan Imam Ibn Taymiyah. Kalau Imam Ibn Taymiyah kita kata tak boleh pakai pendapat dia. Sekarang kita sebut tokoh Asy'ari, golongan Asy'ariyah sendiri, supaya siapa-siapa yang berada dalam golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dia tahu bahawa benda yang kita nak explain ni, explanation kita ni bukan sebab kita benci kerana kumpulan, kerana nama, kerana label. Tak, bukan sebab tu. Tapi kita cerita ni sebab konten, kandungan amalan tu yang salah. Dan ianya disebut oleh tokoh Asy'ari sendiri, tuan-tuan. Siapa dia? Iaitu satu tokoh, nama dia Abu Bakar atau Bakar Muhammad ibn Al-Walid At-Turtushi. Dia ni lahir pada tahun 451 Hijriyah, meninggal pada tahun 520 Hijriyah. Kalau tahun Masihi 1059 lahir dan dia meninggal pada tahun 1126. At-Turtushi. Siapa dia? At-Turtushi ataupun Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid At-Turtushi. Siapa dia? Dia ni salah seorang one of the most prominent, salah seorang tokoh terkenal Andalusia. Tokoh bidang apa? Dia tokoh ni tuan-tuan. Biasa kita kalau dia ni tokoh, sama ada dia ni ulama ataupun dia ahli politik ataupun apa-apalah. Biasanya kita macam tu. Tapi ulama zaman dulu tuan-tuan, mereka bukan sekadar ulama, bukan bidang agama sahaja. Ulama zaman dulu ada yang ulama bidang agama, pada masa yang sama dia tabib, doktor, dia pakar perubatan. Ada ulama dan dia ahli siasah, ahli politik. Dia ulama, dia ada bidang-bidang lain selain daripada bidang agama. Sama dengan At-Turtushi. Dia ni tuan-tuan, bukan sahaja dia ulama, tokoh besar dalam mazhab Maliki. Dia mazhab Maliki, dia Asy'ari,
tapi dia juga adalah seorang tokoh dalam bidang politik di Andalusia. Nih, mana kalau nak cakap bab siasah, bab politik, bab pemerintah negara, dia antara tempat rujukan. Yang kata At-Turtushi, Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid At-Turtushi. Dan dia ni tuan-tuan, dia karang macam-macam kitab lah. Antara kitab dia yang disebut-sebut antaranya Sirajul Muluk dan sebagainya. Tak apa, yang tu kita cerita kemudian. Tapi yang pentingnya dia adalah salah seorang tokoh dalam mazhab Maliki, dan dia Asy'ari. Dia puak Asy'ariyah Maturidiyah. Baik. Apa dia kata? Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata duk goyang-goyang tubuh ni sewaktu berzikir, duk goyang-goyang tubuh, saja-saja goyang. Hak tuan-tuan goyang sendiri cara tak sedar tu cerita lain. Ni saja-saja duk goyang lebih-lebih ni. Lepas tu berusaha supaya masa zikir tu boleh pengsan. Kita kalau zikir, kita tak mau pengsan. Golongan sufiat sesat ni, dia kok mana dia cuba juga nak bagi sampai pengsan. Ni yang kata sesat ni. Dia kata yang pertama sekali duk buat benda macam ni, buat apa? Zikir nak goyang-goyang ni, dia kata yang pertama sekali adalah puak Samiri, lembu ni. Dia ni, puak Samiri ni tuan-tuan, dia duk ajak masyarakat dia duk sembah anak lembu, puak ni. Dan mereka bergoyang-goyang, duk goyang-goyang di sekeliling anak lembu, dan mereka buat pengsan. Orang ni tuan-tuan, kalau dah sesat, dia nak tunjuk dia hebat, dia akan buat benda yang pelik-pelik dan dia tipu kita. Dia bukan pengsan pun, dia buat pengsan. Macam hak seorang tu lah. Oh, dengan janggut dianya, dengan muka bercahayanya, tak tahu filter apa dia pakai. Kan? Dia boleh tumbuk durian tuan-tuan, sampai pecah durian tu. Dia boleh makan durian tu. Saya nak berkenalan dengan dia tuan-tuan. Pasal kita nak bawa, nak ajak Abang Nan, kita pergi balik pulau. Kan? Suruh minta tolong dia kopek durian untuk kita. Nak tengok depan mata. Pasal apa? Sebab semua orang komen, tuan-tuan baca orang komen. Saya kata, nak menipu pun bagi nampak betul. Ni menipu nampak terang-terang dia tipu. Dia bagi rata yang duri tu, dia kerat siap-siap duri tu, baru dia tumbuk kat situ. Semua orang boleh buat benda lagu tu. Nak menipu pun bagilah. Tapi macam-macam lah orang kata tu, helah dia nak cari follower, likers lah, tak apalah yang tu kan. Tapi kita tak mau benda-benda yang macam tu. Nampak macam baik, bismillah pula tu tuan-tuan. Orang sekarang menipu pakai bismillah. Ayah kita, tok imam kampung dulu tuan-tuan, tok siap isap rokok pun tak bismillah. Ada tak tuan-tuan dengar? Tak ada bismillah. Orang sekarang nak menipu pun bismillah, saya pun tak faham. Kita tak berani tuan-tuan. Kita nak sebut nama Allah, kita nak tipu orang, kita sebut nama Allah. Baik. Jadi golongan ini, mereka ini adalah mengikut apa yang pernah dilakukan oleh golongan yang menyembah anak lembu, kan, golongan Samiri. Dan mereka ini adalah agama penyembah anak lembu, dan mereka tasyabbuh, mereka ciplak tiru golongan ini. Maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk di kalangan kaum itu. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan kita hari ini, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu telah pun kita, bukan kita di sinilah, tapi masyarakat kita telah pun melaksanakannya secara beramai-ramai. Kan? Benda ni telah dipopularkan sekarang. Sekarang telah dipopularkan. Sama ada dipanggil dengan istilah zikir jama'i, di majlis selawat, apa-apalah, majlis sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya. Tapi dalam tu diisi dengan acara-acara maksiat dan acara-acara bid'ah.
Yang ni yang menakutkan kita. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka YouTube, tengok apa yang berlaku di negara jiran kita. Tuan-tuan boleh tengok majlis maulid, majlis selawat, orang perempuan boleh menari goyang punggung atas pentas. Benda yang kita kata orang Islam dulu tak sanggup nak buat benda-benda macam ni. Tapi itulah sekarang ni yang semakin mendapat sambutan. Kan? Di negara jiran dan perlahan-lahan masuk ke dalam negara kita. Ini yang menakutkan kita. Baik, apa yang mereka lakukan, tuan-tuan sekalian, ialah mereka menggunakan alat-alat muzik, kan? Termasuk seruling, gitar dan sebagainya, dan menyebut nama Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mereka goyangkan kepala dan goyangkan tubuh secara keterlaluan. Secara keterlaluan, bukan kata semula jadi bergerak, tak, tapi sengaja dibuat-buat dengan cara melampau, dengan secara keterlaluan, sama ada ke depan ke belakang atau ke kanan ke kiri, sama ada dengan cara duduk ataupun berdiri dan sebagainya, dan itu dianggap sebagai majlis yang mulia. Mereka anggap itu sebagai majlis yang mulia. Baik. Maka ini antara perkara yang sedang mereka lakukan, dan benda ni berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan antara yang mengulas tentang perkara ni banyak, tuan-tuan sekalian, termasuk apa yang kita sebut Abu Bakar At-Turtushi, yang merupakan seorang Asy'ari, dan dia ni antaranya dia banyak mendapat pengaruh daripada Imam Ibn Hazm dan sebagainya. Baik, satu lagi tuan-tuan sekalian, apa yang disebut oleh imam seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i, tuan-tuan, pernah menyentuh tentang kesilapan golongan ahli sufi ini, yang sesat ni, yang mana mereka sengaja membaca zikir dan syair dengan nada yang tertentu, dengan suara yang tertentu, yang mereka lagukan dengan cara yang melampau, kan, dengan cara yang melampau. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata, golongan ni golongan zindiq. Golongan zindiq. Kenapa kita nak sebut golongan zindiq, tuan-tuan? Sebab mereka ni selalu berselindung di sebalik nama-nama yang baik. Majlis selawat, kan, majlis zikir dan sebagainya. Maka kita mengingatkan kepada mereka berkenaan dengan apa yang diingatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang cara mereka lakukan itu adalah salah. Baik, Imam Syafi'i dia kata apa? Ini disebut sebagai at-taghbir, dia kata. Dan at-taghbir dia adalah rekaan golongan zindiq untuk melalaikan manusia daripada Quran. Tuan-tuan biasa tengok tak? Ada orang dia lagukan Quran macam Syekh Abdul Basit Mesir tu, kan? Tapi dengan cara yang lebih melampau. Cara dia tarik, dia ulang, cara dia sebut satu-satu huruf tadi, dia buat dengan cara melampau, dengan lagu yang melampau. Nanti tuan-tuan boleh cuba tengok orang yang imitate Syekh Abdul Basit tu, dan dia buat dengan cara melampau. Tuan-tuan tengok yang tu, tuan-tuan tengok komen-komen di mana para ulama mengharamkan kita melagukan Quran dengan cara yang melampau. Tu Quran pun tak boleh kita lagukan dia dengan cara melampau, tak boleh. Kita hanya disuruh baca bagi cantik, bagi sedap dengar, ada lagu yang sederhana, okey. Tapi bila kita melampau-lampau dalam melagukan Quran, tetap tak boleh. Jumhur ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, mengharamkan perbuatan seperti itu. Saya tak kata Syekh Abdul Basit, tapi orang lain yang dia buat macam Syekh Abdul Basit, dia buat lebih melampau. Maka ini antara perkara yang pernah diperingatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana akhirnya tujuan Quran tu sebagai memperingatkan kita tentang kandungan-kandungan Quran tu dia hilang. Dia lebih fokus kepada lagu,
bagaimana qari tadi melagukan Quran dengan lagu yang melampau. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Dia kata, aku meninggalkan sesuatu di Baghdad. Benda tu ada di Baghdad. Jadi kalau tuan-tuan kata, takkan ulama pun duk biarkan benda ni berlaku. Tuan-tuan, benda ni berlaku di mana? Di Baghdad. Baghdad yang jadi pusat ilmu. Baghdad yang menjadi pusat tumpuan para ulama. Baghdad yang terhasilnya banyak kitab-kitab. Tapi di Baghdad lah berlaku benda macam ni. Dan ini yang dikomen, dikritik oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kata, ini adalah perkara yang dicipta oleh golongan zindiq. Dia kata, tujuan dia apa? Untuk menjauhkan manusia daripada Quran. Guna Quran, tapi untuk menjauhkan manusia daripada Quran. Sebab tu benda ni benda yang bahaya. Dan Ibnu Khaldun, dia bukan ulama dalam bidang agama, dia lebih kepada pakar dalam bidang sejarah. Ibnu Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah ataupun Dhi Muqaddimah, dia kata yang disebut sebagai taghbir ialah berdendang, kan, berdendang, yang disebut sebagai syair-syair tertentu dengan cara yang tertentu. Itu yang disebut sebagai taghbir. Kemudian begitulah juga zikir dan doa yang dilagukan secara melampau, kemudian tubuh bergoyang-goyang. Maka sesiapa yang melakukan benda macam ni, dia zikir, dia doa. Zikir tu bagus, doa tu bagus, tapi bila zikir dan doa tu dilagukan dengan cara yang melampau, termasuk tubuh sengaja digoyangkan dengan cara yang melampau, maka golongan dipanggil sebagai mughabbirah, kan, mughabbirah iaitu golongan yang buat taghbir yang dicela oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian satu lagi, kan, apa yang diciplak oleh golongan ini, apa yang mereka lakukan, iaitu kesesatan yang mereka lakukan itu dengan cara bergoyang tadi. Mereka membawa hujah-hujah yang tertentu. Contohnya hadis tentang orang Habsyah main pedang. Itu alasan yang biasa kita dengar lah, kan, ustaz-ustaz yang mempertahankan amalan tu, dia kata bahawa ini adalah antara benda yang orang Habsyah buat, yang Nabi tengok, kan. Nabi biarkan Aisyah apa semua Habsyah main pedang di dalam masjid Nabi, dan itu dijadikan sebagai alasan, kan. Itu dijadikan sebagai alasan. Tetapi para ulama yang mengkritik tentang amalan-amalan yang melampau ini, mereka mengatakan bahawa permainan orang Habsyah itu bukannya goyang macam kita hari ni, tapi mereka adalah pergerakan, orang kata, seni mempertahankan diri, seni perang, kan, seni peperangan, untuk menggunakan pedang untuk menghalakan pedang kepada musuh, menangkis serangan pedang daripada musuh dan sebagainya. Ini yang disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi itu yang kita kena faham. Jadi tak ada ulama yang muktabar dia ambil daripada peristiwa orang Habsyah main pedang tu sebagai dalil untuk kita berzikir dengan cara menggoyangkan badan. Tak ada. Tiba-tiba orang hari ni dia goyangkan badan, dia ambil dalil itu untuk mempertahankan amalan dia. Jadi ini antara dalil ataupun hujah yang salah. Kemudian ada juga ustaz-ustaz kita di dalam negara kita ni yang berhujah, kata duk hentak kaki, angkat kaki, pukul kaki ke atas lantai dan sebagainya, itu adalah sebagaimana kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang menghentak kaki dia atas tanah. Ada guna dalil Nabi Ayyub alaihissalam. Tuan-tuan, apa yang Nabi Ayyub buat tu betul, kan? Apa yang Nabi Ayyub buat tu betul. Pasal apa? Sebab dia hentak kaki, ada sebab. Sebab apa Nabi Ayyub hentak kaki? Kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Ayyub hentak kaki, keluarlah air dari bumi, dan itu menjadi ubat kepada Nabi Ayyub alaihissalam.
Soalan, Nabi Ayub buat setiap minggu ke? Cerita dia macam cerita hak saya cerita dulu tentang Nabi Musa. Dia guna tongkat dia pukul dekat air laut, terbelah air laut. Pernah tak Nabi Musa ajak kita, jom aku nak tunjuk kat hang. Semalam aku tunjuk dah dekat Firaun. Hari ni nak tunjuk pula dekat kaum kerabat, dekat jiran sebelah. Esok lusa tunjuk kat orang lain pula. Tak ada, sekali tu je tuan-tuan. Sekali tu je. Lepas tu cerita tongkat Nabi Musa ni hilang macam tu je. Kalau kena ke orang kita jadi buah dalam muzium tuan-tuan, entah-entah hilang daripada muzium. macam batu hitam hilang kan, Hajar Aswad hilang. Hajar Aswad tak apalah, memang ada hadis suruh kita muliakan Hajar Aswad dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi orang kita dia melampau. Saya nak bagi satu contoh dekat tuan-tuan. Kawan saya ni, satu bilik dengan saya di UIA. Lepas kami grad daripada UIA, convocation, dah terima ijazah, masing-masing bawa dia kerja. Saya datang Penang, dia balik kampung dekat Kelantan jadi qadi. Dia cerita kat saya, dia khutbah Jumaat pegang tongkat. Tongkat tahu kan? Masjid tuan-tuan tak ada tongkat. ada tongkat. Dia kata dia tergamam masa khutbah. Dia tergamam pasal ada satu pakcik ni bawa baldi, pi letak dekat tongkat dia, pas bagi isyarat suruh angkat tongkat, letak dalam baldi tu tongkat. Tengah khutbah ni tuan-tuan, tengah khutbah. Jadi kawan saya ni dia pun tergamam. Dia kata kita tengah khutbah, kita tak tahu apa-apa, yang kawan tu suruh dia ikut je lah, angkat tongkat tu buh dalam baldi. Dalam baldi tu ada air, ada air dan baldi. Tuan-tuan tahu pakcik tu nak buat apa? Nak buat, orang kata air tawar, apa tahu, nak ubat penyakit apa semua, nak buat tu. Sedangkan kawan saya ni bukannya wali pun. Wali nikah yalah. Bukan kata wali yang pesantren, pondok duduk apa, julang. Tak, dia hanya grad UIA macam saya. Dia bahasa Arab, dia balik Kelantan jadi qadi. Tiba-tiba satu pakcik ni macam mana dapat idea, kita pun tak tahu. Dia pergi bubuh ayak dalam baldi tu, dia pergi letak tongkat tu dalam tu. Tak tahulah tongkat jadi keramat ke apa, kita tak tahu. Manusia tuan-tuan, bila dia ikut nafsu dia tak ada panduan. Benda macam tu pun dia boleh anggap sebagai ada karamah. Masalah. Sebab tu kita agama ni tuan-tuan, panduan kita Quran, hadis dan ulama yang muktabar. Kita tak sesat. Dia sesat ni bila kita ambil benda-benda yang tak ada, yang tidak menjadi panduan dalam Quran, dalam hadis tak ada, dan tidak ada fatwa-fatwa ulama yang muktabar. Bila tak ada yang ni tuan-tuan, maka mudah terdedah kepada kesesatan. Mudah terdedah. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Ayub AS. Dia hentak kaki bukan dia nak berzikir, tak. Pasal apa dia hentak kaki? Bukan sebab dia nak beribadat macam hak kita faham ibadat tu. Tapi dia hentak kaki sebab perintah daripada Allah. Hentak kaki, air tu keluar daripada tanah, jadi ubat untuk penyakit dia. Dan sekali tu sahaja yang berlaku peristiwa. Lepas dia hilang penyakit tu, tak ada lah. Kalau dapat ke orang kita tuan-tuan, katalah saya hentak kaki malam ni keluar ayak, agak-agak tuan-tuan apa jadi kat saya? Saya tak main kuliah dah. Saya duduk rumah saya, bagi nombor. Tuan-tuan ambil nombor, ambil giliran jumpa saya. Sekali jumpa 200. Berapa ramai dah orang kaya. Kan? Kaya tak payah mengaji, tak payah apa, dia boleh kaya lagu tu, dia tipu tuan-tuan gitu lah. Boleh pakai kereta mewah. Kan? Boleh pergi ke sana, ke sini, orang muliakan dia. Pasal apa? Sebab orang kita ni dia mudah taksub. Dia nampak pelik sikit, maka hak tu jadi tumpuan. Jadi itu bukan ajaran agama. Ibnu Uqail rahimahullahu ta'ala, dia kata orang sufi bila dia berhujjah
dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam, bermakna bolehlah kita berhujah dengan kisah Nabi Musa alaihi salam yang pukul batu dengan tongkat. Boleh? Pukul layak dengan tongkat, pukul muka orang sufi dengan tongkat juga. Dia kata. Bukan saya kata, tuan-tuan, ulama yang kata. Bila dia kritik sufi hak sesat ni, dia kata kalau lagu tu ambil tongkat, kita kias dengan apa yang Nabi Musa buat, pukul atas muka orang sufi ni, dia kata. Tapi kita tidak diajar melakukan perkara seperti itu. Nabi Musa sekali tu je dia buat, kan? Kenapa kita nak ulang? Nabi Ayub pun sekali tu je dia buat. Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita sebut nama Imam Ghazali pasal apa? Sebab golongan ni kata dia mazhab tasawuf, dia tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata bergoyang ketika berzikir adalah kebodohan yang ada di atas bahu seseorang. Tidak mungkin dia tinggalkan kecuali dengan kesusahan. Siapa yang kata ni? Imam Ghazali. Yang kita duk mengaku kita tasawuf Imam Ghazali, tiba-tiba Imam Ghazali pun menentang amalan bergoyang ketika berzikir. Baik, tuan-tuan sekalian, akhir sekali, golongan ni tuan-tuan, mereka ni terikut-ikut dengan ajaran selain daripada Yahudi, mereka juga terikut-ikut dengan ajaran Kristian. Apa dia? Dalam Kristian dia ada tarbiyah yang dipanggil sebagai tarbiyah ruhiyah. Istilah tu tidak jadi masalah, tapi aplikasi tu masalah. Tarbiyah ruhiyah ni bagus kalau kita nak tarbiyah, nak didik roh kita. Tapi kita tengok macam mana yang dia buat dalam tarbiyah ruhiyah, iaitu dengan cara meninggalkan nikmat dunia. Salah. Tak boleh, kan? Saya bagi contoh mudah lah, tuan-tuan. Sebahagian orang kita, dia nak kurus. Dia nak kurus. Kurus ni bagus tak? Bagus. Overweight tak bagus. Obesity tak bagus. Yang bagus pun, kurus sangat pun tak boleh. Dia kena elok-elok. Ideal. Yang ideal. Maka bila kita diet tu dia kena seimbang. Tuan-tuan tinggal gula 100% langsung tak mau ambil gula, tak boleh. Dia kena ada juga gula, sama ada daripada karbo, nasi ke apa, itu tu pulang. Tapi kalau sampai tak ada langsung gula pun tak boleh, sebab tubuh kita perlu kepada gula untuk energi. Banyak sangat pun tak boleh. Nampak tak? Ini antara benda yang kita nak kena tahu. Sama dengan tinggalkan dunia. Dunia ni fitnah. Tapi kita tinggalkan dunia sampai tahap zero, kan, dengan cara yang melampau, itu tidak dibenarkan dalam agama. Tak boleh. Contoh, sampai tahap tak mau makan benda-benda sedap. Pasal apa? Nak tarbiyah roh, nak tinggal makan benda-benda sedap. Salah. Tidak menjadi kesalahan bagi tuan-tuan enjoy benda-benda sedap dalam dunia. Ni nak sebut Kampung Melayu. Hak dekat dengan tuan-tuan Kampung Melayu. Salah ke? Oh, apa ni orang masjid apa payah terhubung, lepas kuliah pergi makan nasi kandar. Tidak zuhud. Bukan, tuan-tuan, zuhud ni tak ada kaitan. Kalau tuan-tuan pergi makan benda sedap, oh bila makan benda-benda sedap itu bermakna tidak zuhud. No. Dalam agama kita dibenarkan, malah kita disuruh menikmati nikmat Allah. Tuan-tuan suka makan apa? Sate, makan pergi. Ada orang kita suka sate, kajang lah apa semua. Kalau pergi Kuala Lumpur, pergi cari pot-pot yang terkenal dengan sate ke apa, pergi. Tak ada masalah. Pergi Johor, mi Bandung Muar, kan? Pergi, enjoy. Yang tak bolehnya melampau. Yang tu yang tak boleh. Ataupun tidak mau memakai pakaian yang cantik. Oh, mentang-mentang zuhud, pakai tu dia cari hak koyak, hak lusuh, faded. Tapi faded pun dah jadi style sekarang, fashion tu. Hak faded, hak koyak. Tak mau sebut siapa, tapi dalam keluarga saya, nanti dia tengok live ni, dia marah kat saya pula. Dalam keluarga saya pun ada, tuan-tuan. Dia beli hak koyak tu mahal, bukan murah. Kita hak koyak tu kita buang dah. Dia ada hak koyak tu branded.
Jenama terkenal kita tengok pun Allah kan, koyak, tapi dia beli dengan harga yang mahal. Tapi golongan sufi yang dia melampau ni tuan-tuan, dia kata tak boleh pakai baju cantik, pakai baju pakai baju branded, tak boleh. Itu salah kan. Ataupun menjauhi pernikahan dengan menganggap pernikahan itu dengan alasan-alasan yang tidak benar dalam agama, maka itu adalah suatu perkara yang menyalahi agama Islam. Sebab apa? Sebab kahwin adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkahwin dengan alasan yang tidak syar'i, maka itu mirip kepada ajaran Kristian. Sebab apa? Dalam Bible dia ada alasan tu, supaya lebih fokus kepada ibadah untuk dapat syurga. Ini Kristian. Ada dalam Injil Matius chapter bab yang ke-19 ayat yang ke-12, dia kata orang yang tidak berkahwin, dia membuat sedemikian kerana untuk dapatkan kerajaan syurga. Sesiapa yang melakukan itu, yang dapat melakukan itu, maka hendaklah dia melakukannya. Sedangkan kita orang Islam, kita diajar oleh Nabi supaya berkahwin. Kecuali orang yang ada sebab syar'i sahaja yang boleh tidak berkahwin. Kalau tidak, disunatkan kepada kita berkahwin. Dan ada orang wajib pun berkahwin, bergantung kepada keadaan dia. Kalau orang tak cukup syarat, dilarang berkahwin kan. Dan seumpamanya, kalau dia kahwin memberi mudarat kepada isteri dia, maka dia dilarang daripada berkahwin. Jadi kita perlu lihat kepada keadaan-keadaan orang yang terlibat. Kita berhenti setakat itu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.